sunat ataupun dia harus ataupun makruh ataupun haram. Ya, bila fiqh mesti dia akan jatuh hukum ni, tak ada hukum lain. Ini tuan-tuan, maknanya Islam ni nak jaga hidup manusia. Segala segi kehidupan manusia ni tidak ada benda yang tak ada kaitan dengan Islam. Sebab itu amat salah apabila ada orang mengatakan sesuatu perkara dalam kehidupan manusia ni tak ada kaitan dengan Islam. Contohnya, ya, bila kita berekonomi, kita kata ekonomi ni benda dunia, Islam tak ada kaitan. Boleh tak kita kata begitu? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Berapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kemudian disyarahkan oleh para fuqaha, cerita tentang bab macam mana kita ni nak jual beli. Tiba-tiba kita pandai-pandai kata dalam Islam tak ada ekonomi. Maka bila kata Islam ni tak ada sentuh bab ekonomi, orang akan berniaga, ya, ikut suka hati dia. Benda halal, benda haram, dia tak kisah. Ya, kalau dia kata bab apa? Sukan tak ada dalam Islam, maka dia nak bersukan, dia tak fikir halal haram, tak tutup aurat pun dia tak kisah. Sedangkan tuan-tuan, ada tak Islam cerita masalah aurat? Ada, memanglah tak cerita bab sukan. Tapi bila benda tu tuan-tuan melibatkan pakaian, ada tak kaitan dengan Islam? Ada. Zaman Nabi tuan-tuan, Nabi sendiri, ya, mengadakan aktiviti sukan untuk anak-anak remaja Islam. Sampai Nabi kata apa? Adibu auladakum birrimayah wasibahah. Nabi sendiri jadi, ya, pakar ahli sukan. Nabi jadi trainer, jadi coach. Nabi kata apa kepada anak-anak, kepada umat Islam, ya, mak bapak orang Islam. Nabi kata, didiklah, ajarlah, trainlah anak kamu. Itu istilah zaman sekarang lah. Suruh apa? Nabi kata suruh memanah. Nabi suruh ajar anak kita memanah. Wasibahah, ya, dan juga berenang. Tak nampak tak tuan-tuan, Nabi juga orang yang ada apa ni, idea untuk bersukan. Ada suruh anak-anak orang Islam ni bersukan. Dah. Kita tak faham, kita kata sukan tak ada dalam Islam. Siapa kata sukan tak ada dalam Islam? Ya, semua benda yang kita buat dalam dunia ni tuan-tuan, tak ada satu pun yang dipinggirkan oleh Islam. Termasuklah kepimpinan negara, termasuklah undang-undang, termasuklah bab politik, tuan-tuan, semua ada dalam Islam. Jadi jangan pandai-pandai kita kata, oh bab ni ada dalam Islam, yang ni tak ada. Islam tak ada. Bab meniaga, bab muamalah, bab pendidikan tak ada. Jangan tuan-tuan. Semua benda ni ada dalam Islam. Sebab itu ulama mengatakan Islam ni the way of life. Ajar kita macam mana nak hidup, apa juga kita buat, semua ada hukum. Ya, semua ada undang-undang, ada peraturan. Termasuklah tuan-tuan dalam masalah kita nak bersuci. Bila seseorang hendak mengerjakan sembahyang, wajiblah ia bersuci terlebih dahulu dengan air yang bersih. Ya, terutama tuan-tuan bila kita nak beribadah, bukan hanya sembahyang. Banyak lagi sebenarnya tuan-tuan, ibadah ni yang kita nak buat, kena berwudu ataupun mengambil air yang mengambil air sembahyang. Sebab Allah tidak akan menerima sesuatu sembahyang kalau yang mengerjakannya tidak bersuci terlebih dahulu. Sembahyang tidak akan sah tanpa wudu. Nak tanya tuan-tuan, wudu wajib ke sunat? Sunat. Wudu sunat tuan-tuan. Wudu hukumnya sunat. Sembahyang hukumnya wajib. Tetapi dalam Islam, para ulama buat satu kaedah. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa makna dia? Ulama buat satu kaedah. Maksud dia, benda yang tidak akan, sesuatu perkara yang tidak akan sempurna melainkan dengan melakukan perkara lain, maka perkara lain itu akan menjadi wajib. Maksudnya gini, kalau kita nak compare dengan sembahyang. Sembahyang wajib. Wudu hukum dia sunat. Tetapi oleh kerana syarat untuk sembahyang itu mestilah seseorang perlu berwudu, maka berwudu untuk sembahyang menjadi wajib.
Tapi kalau kita tak semayang, kita tak nak semayang, kita bukan nak semayang, waktu itu katalah kita dah semayang, tiba-tiba terkentut, kita nak berwuduk, maka waktu itu wuduk yang bukan untuk semayang menjadi sunat. Tapi setiap kali nak semayang kita tak berwuduk, maka kita berwuduk tu menjadi wajib untuk sembahyang. Itu kaedah yang diajar oleh para ulama. Jadi kaedah ni dia boleh pakai, ya, untuk semua benda dalam kehidupan kita. Ya, dia dalam ilmu fiqh ni, usul fiqh ni tuan-tuan, ada satu ilmu yang dia qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah ni tuan-tuan, dia macam ilmu kita boleh kata falsafah. Benda ni walaupun ulama create ataupun susun untuk ilmu usul fiqh, ya, ilmu nak menentukan satu hukum, tapi kita boleh guna dalam kehidupan kita. Ya, contoh tuan-tuan, kita nak buat satu program. Ya, program ni dia takkan sempurna melainkan ada bajet. Tuan-tuan nak buat program, ya, katalah seminar bengkel, ya, nak buat program camp, ya, untuk anak-anak. Boleh ke tuan-tuan kita free semua? Tak boleh tak? Kena ada duit. Nak buat program zaman sekarang ni semua kena duit. Kita buat camp hafazan, ya, Masjid Merah pun kena 350, tu pun tak cukup. Terpaksa kutip derma, terpaksa minta sumbangan, ada orang bagi beras, ada orang sponsor, dia kata ustaz saya nak sekian hari bulan Jumaat saya nak sponsor untuk makan tengah hari. Ada? Boleh lagi tuan-tuan. Ya, hari Ahad ni tamat. Ada? Ya, ada yang dia kata ustaz saya nak bagi, ya, derma sekian. Ya, dia tentu. Jadi walaupun duit tu tak wajib, kan? Tetapi untuk menyempurnakan program itu mesti ada duit, maka waktu tu duit kena ada. Itu dalam kehidupan kita lah. Ya, jadi kita boleh guna kaedah-kaedah yang seumpama ini. Ya, maka tuan-tuan, orang yang hendak mengerjakan sembahyang, hendaklah dia bersuci terlebih dahulu. Tak boleh, ya, kita tiba-tiba bangun tidur, gosok gigi, terus pergi sembahyang. Tak sah hukumnya, berdosa. Bahkan berdosa tuan-tuan, sembahyang dilakukan dalam keadaan tidak berwudu, bersuci, berdosa. Ya, maknanya sembahyang ni tuan-tuan satu benda yang tak boleh main-main. Hatta para ulama mengatakan orang yang melakukan sembahyang secara lakonan pun berdosa. Kadang-kadang kita tengok, kan, dia nak berlakon, kan, konon-konon, yalah, walaupun filem kan kadang-kadang, yalah, orang filem ni pun tak faham. Dia kata filem ni seolah-olah menghalalkan segala benda. Ya, dia kata ini seni untuk mendedahkan kepada masyarakat nilai seni lakonan dan sebagainya. Ya, seolah-olah lakonan hari ini menghalalkan semua benda. Dia kata dalam lakonan ustaz kita nak tunjuk bagaimana pasangan suami isteri punya mesra dah. Duduk satu katil, padahal bukan suami isteri, pegang-pegang. Boleh tak? Tak boleh. Berdosa, tetap dosa. Ya, kalau nak buat juga kena memang betul-betul suami isteri, itu tak apa. Itu tak ada masalah. Tapi pun ada batas-batasnya. Ya, janganlah buat adegan-adegan yang tak senonoh, kan? Ya, orang dulu kata kalau tak buat ustaz filem tak laku. Ya ke tuan-tuan? Tuan-tuan tengok sekarang TV Al-Hijrah. Ya, dia buat satu syarat, drama-drama yang boleh ditayangkan di TV Al-Hijrah mestilah drama yang menepati piawaian ataupun kriteria yang telah ditetapkan, ya, sebagaimana garis panduan hiburan yang dikeluarkan oleh itu. Laku tak tuan-tuan? Laku. Ya, filem dia laku tuan-tuan. Ya, bahkan ada yang dapat anugerah dan sebagainya. Tak ada masalah. Boleh juga ditayangkan dekat filem. Kita je yang meletakkan mentaliti, bila tak buat benda-benda yang tak senonoh ni, tak laku. Ya, kita yang meletakkan mentaliti ataupun persepsi itu. Ya, jadi tak ada masalah. Jadi bersuci, apa makna bersuci tuan-tuan? Bersuci artinya membersihkan badan, pakaian dan tempat sembahyang dari segala kotoran dan najis. Tuan-tuan perhatikan tiga perkara, tiga benda. Bila sebut bersuci, tiga perkara yang kita kena pastikan benda ni tak terkena najis, ataupun benda ni mesti bersih daripada najis. Yang pertama apa dia? Badan kita. Badan kita ni mana? Daripada hujung rambut sampailah hujung kaki, itulah tubuh badan kita. Selesai badan kita, kita dah bersihkan, kita dah suci, kena ambil kira yang kedua.
Yaitu pakaian. Ya, pakaian tu yang kita lekat di badan. Ya, yang kita nak guna untuk beribadah. Ya. Kalau badan apa ni pakaian kita pakai tu betul tukar. Ambillah almari kan, baju banyak ataupun yang tergantung. Ya, ambillah, tak kisah. Dan yang ketiga, kalau pakaian dah bersih, yang ketiga ialah tempat untuk kita melakukan sembahyang ataupun untuk kita beribadah. Ya, ini bagi ibadah yang memerlukan bersuci. Bukan semua ibadah kita kena bersuci. Tuan-tuan puasa kena wuduk ke? Tak perlu. Ya, bangun pagi nak sahur wuduk dulu. Ya, tak payah tuan-tuan. Ya, nak buat boleh, tapi kalau nak sembahyang sunat, tak payah. Nak zakat wuduk dulu. Ya, boleh? Boleh, sunat saja. Ya, kita buat tu. Dan tapi kalau tak wuduk sah tak? Tengah-tengah. Ya, bahawasanya ini wang bagi ya, tiba-tiba kentut. Allah Ustaz, saya terbatal lah. Tak payah tuan-tuan ya. Teruskan aja sebab zakat bukan ibadah yang memerlukan bersuci. Kalau haji kena tak? Kena. Ya, ketika tawaf, ya, ketika sa'i, ya. Dan yang seterusnya, ya, kita kena berada dalam keadaan bersuci. Jadi bersucinya hanya untuk beberapa ibadah sahaja. Ya, yang lain-lain tu termasuklah baca Al-Quran. Ya, kena dalam keadaan bersuci. Hadis an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin. Hadis rawahu Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, bersabda radhiyallahu anhuma, ya, kalau Ibnu Umar kena huma bukan hu. Kerana apa? Ibnu Umar adalah anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi bila kita doa radhiyallahu taala anhuma, ni doa tuan-tuan. Ya, semoga Allah meredai kedua-duanya. Siapa dia? Ibnu Umar, orang yang meriwayatkan hari ini, dan bapa dia Umar bin Al-Khattab. Ya, jadi kita doakan kedua-duanya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima Allah sesuatu sembahyang dengan tidak bersuci. Ya, Allah takkan terima. Ya, sembahyang dalam keadaan tak bersuci. Jadi maknanya wajib betul. Kalau Allah tak terima, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebab itu tuan-tuan, dia dalam kaedah ibadah. Ya, macam tadi. Kenapa orang berlakon tak boleh dia melakukan sembahyang? Melakukan sembahyang. Melainkan memang waktu tu kalau dia nak buat juga, waktu tu waktu sembahyang. Jadi jemaah tu, ya, memang dia dah standby dekat surau. Ya, jadi imam sembahyang kemudian diikuti oleh makmum, itu boleh. Sebab pada ketika itu syarat-syarat sembahyang telah pun wujud. Dah masuk waktu. Orang tu memang belum sembahyang, maka dia tertanggung kewajipan sembahyang ke atasnya, lalu dia melaksanakan sembahyang tersebut. Cuma tambah kat situ ada produksi filem. Ya,